Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih keutamaan puasa dan Ramadan, Miftahur Rayyan. Hadis ke-6. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Akhrajahu Muslim fi sahihih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu hari Jumaat ke Jumaat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara tempoh tersebut sekiranya seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Riwayat Muslim. Pengajaran hadis. Seseorang yang melakukan amalan wajib akan diganjari pahala dan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan akan melahirkan kemanisan dan ketenangan dalam diri dalam beramal. Keampunan yang dimaksudkan adalah untuk dosa-dosa kecil sahaja, manakala dosa-dosa besar tidak akan terhapus melainkan dengan hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bi muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri melainkan puasa. Sesungguhnya puasa itu milikku, yakni Allah, dan akulah yang membalasnya. Muttafaqun alaih. Makna sesungguhnya puasa itu milikku, yakni milik Allah, dan akulah yang akan membalasnya adalah puasa merupakan amalan batin yang hakikatnya tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan orang yang melakukannya sahaja. Di hari kiamat Allah Azza wa Jal akan menghisap setiap amalan hamba-Nya. Setiap kezaliman akan disempurnakan dengan pembalasannya dengan sempurna. Semua amalan pelaku kezaliman itu tidak akan dijadikan kafarah kepada dosa kezalimannya sehinggalah tidak tinggal sedikit pun daripada amalannya kecuali puasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang berbaki daripada kezaliman tersebut dan dimaksudkan ke dalam syurga dengan sebab amalan puasa yang telah dilakukan. Sesungguhnya puasa adalah milik Allah Azza wa Jal. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk merampas pahala puasa, bahkan ia akan kekal bersama pemiliknya. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7. Hadis ke-6 hadis daripada riwayat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa perkara. Yang pertama sembahyang 5 waktu, sembahyang subuh, zuhur, maghrib, isya. So antara satu solat dengan satu solat itu, ini semua perkara-perkara yang Nabi sebut dia akan menghapuskan dosa. Yang pertama sembahyang, maksudnya antara subuh dengan zuhur, di antara kedua tu diampunkan dosa. Antara zuhur dengan asar diampunkan dosa, asar, maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh. So antara solat 5 waktu tu diampunkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, al-jum'ah il-jum'at, antara satu Jumaat dengan satu Jumaat. Jumaat ni kita sembahyang Jumaat, Jumaat depan kita datang solat Jumaat. So antara dua Jumaat itu ada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan ila Ramadan. Tahun ini kita puasa Ramadan, tahun lepas pun kita puasa, insya-Allah tahun depan pun kita akan puasa. So di antara satu tahun, satu Ramadan ke satu Ramadan, di antaranya merupakan disebut mukaffirat ma bainahun. Ada keampunan Allah
terhadap dosa-dosa kita. Dan Nabi sebut yang diampunkan tu dosa bagaimana? Maksudnya izajtanabal kabair. Selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa dia dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar ni kalau kita tengok ulama dia ada satu perbahasan lah. Mudah kita nak sebut kalau yang menyebabkan dosa besar ni adalah yang ada dalam Quran ataupun hadis yang disebut, yang mana selepas disebutkan satu-satu kesalahan itu diikuti dengan Allah Ta'ala kata dia dikenakan azab, dia akan jadi begini. Maksudnya ada iqab, ada Allah tentukan keputusan. Dia buat begini jadi orang munafik, buat begini jadi orang yang rugi. So yang sedemikianlah yang disebutkan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil tu itu diampunkan ya. Okey, kemudian hadis yang ke-7 itu hadis daripada Abu Hurairah juga. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, setiap amalan anak Adam ini adalah untuk diri dia. Apa-apa kita buat semua untuk kita, kecuali illa siyam, kata Nabi, melainkan puasa. Fa innahu li. Ni disebut dalam hadis kursi. Hadis kursi maksudnya hadis itu disebut oleh Nabi, tapi maksudnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan puasa, kata Allah. Puasa itu fa innahu li. Puasa itu adalah bagi Allah. Wa ana ajzibi, dan Allah Taala kata akulah yang akan memberi ganjaran kepada orang yang berpuasa. Sebab puasa ini yang tahu Allah saja. Tuan-tuan tak makan pada pagi sampai petang, tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, tahan buat maksiat, yang tahu Allah saja. Tak ada orang lain tahu. Sebab dia pagi sampai petang. Tuan-tuan boleh aja kata puasa, balik rumah makan. Orang tanya puasa kan. Mana orang tahu kan. Kita balik buat maksiat itu, buat sini, buat dosa, orang tak tahu. Kan? Kita kata nampak macam baik je kan. Tapi Allah tahu. Itu yang Allah Ta'ala kata, wa ana ajzibi. Allah Ta'ala yang tahu. Dan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang sepatutnya bagi orang yang berpuasa. InsyaAllah tuan-tuan boleh kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah.